Assalamualaikum, saya Nurul Hawa binti Amran, nombor metrik 87275. Sejarah percukaian dapat dilihat apabila penduduk koloni Amerika Syarikat telah ditindas oleh pentadbiran Britain berikutan tindakan kerajaan British yang memaksa penduduk di Amerika Syarikat membayar cukai barangan yang dikenakan ke atas mereka seperti cukai akhbar, cat, kad poker, gelas dan teh. Semua cukai yang dikenakan oleh British adalah menerusi dari penguatkuasaan melalui beberapa akta, iaitu Akta Stamp dan Akta Townshend. Menerusi pengenalan tersebut, penduduk koloni Amerika Syarikat telah membantah keras-kerasnya sehingga membawa kejadian pembunuhan beramai-ramai di Boston 1970. Menerusi kajian yang dilakukan, objektif utama cukai yang dapat dinyatakan ialah dapat membantu dalam membangunkan ekonomi negara. Objektif ini dapat dilakukan apabila pihak kerajaan menaikkan kadar cukai dan menguatkuasakan cukai yang baharu. Hal ini dikatakan demikian kerana salah satu elemen penting dalam membangunkan ekonomi ialah meningkatkan nisbah simpanan pendapatan yang boleh dinaikkan secara berkesan melalui dasar percukaian. Skop kajian kami juga tertumpu kepada cukai import di Amerika Syarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Madam Zuriana, nama diberi Siti Nur Syakira binti Zafari, nombor metrik 28970. Dan saya akan meneruskan pembentangan saya, iaitu definisi cukai import di Amerika Syarikat. Cukai import ialah cukai ke atas barang yang dibawa masuk ke Amerika Syarikat dari destinasi antarabangsa, termasuk penumpang yang membawa barang dalam negara atau seseorang yang menghantar barang ke Amerika Syarikat. Kadar duty import custom di Amerika Syarikat bergantung kepada barang yang tertakluk pada sistem tarif terharmoni, iaitu HTS. Duty import berbeza mengikut produk dan ditentukan berdasarkan beberapa faktor berbeza, termasuk nilai, berat, dimensi negara asal sesuatu produk. Setengah produk yang diimport ke Amerika Syarikat dikecualikan daripada duty. Sebagai contoh, kebanyakan barang peribadi iaitu perabot, manakala kesan peribadi iaitu pakaian, barang kemas dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tujuan cukai import di Amerika Syarikat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan kerajaan. Cukai import telah membantu meningkatkan pendapatan kerajaan kerana ia disalurkan kepada pembangunan infrastruktur. Yang kedua, agihan semula, di mana ia memberi perlindungan kepada industri tertentu, menyokong perniagaan domestik dan memelihara pekerjaan yang boleh dilihat sebagai pengagihan semula. Hasil yang dijana daripada cukai import boleh diperuntukkan kepada program kerajaan yang berpotensi menyumbang kepada hasil pengagihan semula. Yang ketiga, menstabilkan ekonomi negara. Cukai import di Amerika Syarikat ini membantu industri domestik untuk berkembang dengan lebih agresif dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi, kerana ia menjadikan barang import lebih mahal supaya ia dapat memanfaatkan barangan tempatan kepada luar negara. Yang keempat, menstabilkan harga. Ia berpotensi meningkatkan harga barangan import dengan menjadikannya lebih mahal kepada pengguna. Ini boleh mewujudkan halangan kos yang lebih tinggi untuk produk import, menjadikan barangan keluaran dalam negara realitinya lebih berdaya saing, dan kestabilan harga bergantung kepada berbagai faktor, termasuk keanjalan permintaan, ketersediaan barangan, pengganti domestik dan daya saing industri domestik. Dan akhir sekali, memberikan perlindungan kepada rakyat dan juga alam sekitar. Cukai import ini boleh membantu melindungi penduduk dan persekitaran negara dengan menggunakan sekatan dan had barang seperti haiwan, barangan larangan dan sebagainya, supaya ia boleh membantu dan melindungi alam sekitar daripada barangan yang tidak baik.
Assalamualaikum, saya Nur Aisyah Maziah binti Zulkifli. Nama matrik 288922 akan menerangkan berkenaan dengan pengelasan cukai. Elemen yang pertama adalah teknik cukai. Teknik cukai import yang digunakan di Amerika Syarikat adalah cukai secara tidak langsung, yang di mana ianya dikenakan ke atas barangan dan bukannya secara langsung kepada barangan atau entiti. Cukai import ni dia dibayar oleh pengimport barangan, cukai dan ianya ditanggung oleh pengguna itu sendiri melalui pembelian barangan. Jadi hal ini dia bercanggah dengan antara insiden undang-undang dengan insiden ekonomi, yang di mana berlakunya ketidaksamaan di antara kedua-dua insiden ini. Seterusnya kita akan beralih ke asas cukai. Asas cukai di Amerika Syarikat menggunakan asas urus niaga, yang di mana ia bertujuan untuk menentukan jumlah nilai cukai yang perlu dibayar oleh pengimport dan juga pembeli barang. Sekarang kita akan bergerak ke struktur kadar cukai. Struktur kadar cukai import di Amerika Syarikat boleh ditarifkan bersifat regresif. Ini kerana isi rumah berpendapatan rendah lebih cenderung untuk membelanjakan pendapatan mereka ke arah barangan import, yang mana ianya mengakibatkan cukai import secara akan berlaku ketidakseimbangan yang boleh membebankan isi rumah berpendapatan rendah. Ini adalah kerana terdapat beberapa faktor yang meyakinkan isi rumah pendapatan rendah yang di mana lebih baik untuk membeli barangan import. Yang pertama, kemungkinan kawasan domestik kawasan tempat tinggal mereka kekurangan pilihan barangan domestik, atau yang kedua, mereka lebih menitik beratkan harga sesuatu barangan, yang di mana lazimnya kita dapat tahu barangan import harganya lebih murah berbanding dengan barangan-barangan domestik. Ianya kerana disebabkan faktor buruh yang lebih rendah, perjanjian perdagangan bebas, skala ekonomi dan sebagainya. Saya Satishwari anak perempuan M. Parameswaran, nombor matrik 288885 akan membentangkan tentang kadar cukai import di Amerika Syarikat. Kadar cukai import bagi Amerika Syarikat tertakluk kepada jadual tarif harmonisasi Amerika Syarikat. Kastom dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat merujuk kepada jadual tersebut untuk mengenal pasti kadar cukai dan kategori barangan yang diimport ke Amerika. Cukai import di Amerika Syarikat mula berkuatkuasa pada 31 Julai 1789, iaitu Kongres meluluskan Akta Tarif Duti ke atas Statute Tonnage dan menubuhkan daerah kastom. Pada peringkat awal, Kongres pertama Amerika Syarikat menetapkan kadar sebanyak 2.5% untuk barang yang import dari Britain dan 5% untuk barang yang diimport oleh warga asing bagi menanggung perbelanjaan untuk Kerajaan Persekutuan Baharu. Jadual pertama ini adalah sumber daripada Macro Trends yang menunjukkan trend atau sejarah kadar cukai pada tahun 2010 hingga 2020. Yang terdapat perubahan yang ketara pada tahun 2019. Jadual yang kedua pula adalah contoh jadual tarif harmonisasi yang digunakan oleh Amerika Syarikat untuk mengenal pasti kadar cukai dan kategori barang yang import ke Amerika. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan prinsip percukaian. Prinsip percukaian ini terdiri daripada ekuiti, kecekapan ekonomi serta keberkesanan pentadbiran cukai. Ekuiti terdapat dua elemen utama, iaitu ekuiti menegak dan ekuiti mendatar. Bagi cukai import Amerika Syarikat, ianya dapat dikaitkan dengan ekuiti menegak. Ianya kerana cukai import boleh distrukturkan dengan cara mengenakan cukai kepada barangan bernilai lebih tinggi pada kadar yang lebih tinggi berbanding daripada barangan bernilai yang rendah. Jadi isi rumah berpendapatan tinggi akan membayar cukai import yang lebih berbanding isi rumah yang berpendapatan rendah. Dalam konteks cukai juga ianya adalah berkaitan dengan keberkesanan pentadbiran, yang di mana ia merujuk kepada keupayaan pihak kastam untuk mengutip cukai yang perlu dibayar. Namun, terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan pentadbiran dalam proses kutipan cukai import. Yang pertama adalah kerumitan sistem cukai
Yang kedua adalah tahap sumber yang tersedia kepada pihak berkuasa. Dan yang ketiga adalah tahap rasuah dalam kalangan penjawat kastam. Sekarang kita akan bergerak ke bahagian B, yang di mana pada bahagian B ini akan kami kaji kesan-kesan yang akan ditanggung oleh ketiga-tiga golongan, iaitu kerajaan, ekonomi serta masyarakat. Ianya akan dinilai dan dikaji berdasarkan elemen-elemen pengelasan cukai, kadar cukai, klasifikasi cukai yang telah kami kaji di bahagian A. Untuk bahagian B pula, saya akan menerangkan tentang kesan hasil kerajaan pusat kepada cukai import di Amerika Syarikat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan kerajaan melalui cukai import, di mana cukai import merupakan sumber utama pendapatan yang menyumbang 95% dari hasilnya bagi kerajaan persekutuan dari tahun 1789 hingga 1914. Amerika Syarikat pada tahun 2022, sumbangan cukai iaitu 4.90 trilion yang dikutip dalam hasil. Kerajaan persekutuan juga mengutip hasil daripada perkhidmatan seperti kemasukan ke taman negara dan duti kastam ke atas import dan ekspor asing. Sebahagian besar hasil ini digunakan untuk membayar aktiviti kerajaan, gaji pekerja, penyelenggaraan infrastruktur, serta untuk membayar barangan dan perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat dan perniagaan di Amerika Syarikat. Hasil cukai persekutuan Amerika Syarikat terdiri daripada jumlah penerimaan cukai yang diterima oleh kerajaan setiap tahun. Kebanyakannya dibayar sama ada melalui cukai harta pusaka, duti excise dan kastam, serta faedah ke atas pegangan perbendaharaan Amerika Syarikat, iaitu Rizal Persekutuan. Di sini telah menunjukkan graf aliran hasil cukai import dari tahun 2015 hingga tahun 2022, di mana trend ini telah menjadi peningkatan pada tahun fiskal iaitu 2022. Hasil persekutuan adalah sama dengan 20% daripada jumlah keluaran dalam negara iaitu KDNK atau aktiviti ekonomi Amerika Syarikat pada tahun itu berjumlah 4.90 trilion. Perbandingan ini berfungsi sebagai pengukur kasar saiz jejak kerajaan persekutuan yang berkaitan dengan saiz aktiviti ekonomi negara. Jadi memandangkan cukai persekutuan adalah berdasarkan peratusan pendapatan untuk orang dan perniagaan, kerana orang dan perniagaan memperoleh lebih banyak hasil persekutuan daripada kenaikan cukai. Di sini kita lihat bermula pada tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan cukai import sama dan tiada perubahan. Apabila memasuki tahun 2018 dan 2019, cukai import telah menunjukkan perkembangan yang baik dan telah meningkatkan pendapatan hasil cukai yang baik kepada Amerika Syarikat. Dan setelah dunia telah melanda COVID-19, maka cukai import juga telah merundum akibat kawalan pergerakan dan tiada cukai import dijalankan. Akhir sekali, setelah dunia semakin pulih dan cukai import juga berjalan seperti biasa pada tahun 2021, 2022 sehingga 2023, dan menunjukkan peningkatan terhadap hasil kerajaan pusat. Tambahan pula, jika kerajaan Amerika Syarikat menaikkan tarif ke atas import dari negara atau negara tertentu, ia boleh meningkatkan hasil bergantung kepada tahap perdagangan yang Amerika Syarikat terus lakukan dalam negara tersebut. Walau bagaimanapun, jika tarif meningkat dan pengguna Amerika Syarikat mengimport lebih sedikit barangan akibat daripada harga yang lebih tinggi, maka hasil daripada duti kastam boleh menurun secara keseluruhan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan saya akan pas kepada pembentang yang seterusnya. Kesan cukai import terhadap ekonomi Amerika Syarikat. Ia dapat menstabilkan ekonomi negara melalui industri domestik.
Cukai import di Amerika Syarikat boleh menstabilkan ekonomi negara dengan melindungi industri domestik daripada persaingan yang tidak adil. Dengan menyediakan barangan import lebih mahal, cukai ini memberikan kedudukan yang sama kepada pengeluar domestik dan tidak menggalakkan pengguna membeli barangan asing yang lebih murah. Jadi, cukai yang dikenakan mampu membantu secara tidak langsung yang membawa kepada peningkatan produktiviti, inovasi dan daya saing dalam industri domestik yang dapat memanfaatkan ekonomi negara serta menyumbang kepada pengagihan semula yang adil dan saksama. Apabila barangan import dikenakan cukai yang tinggi, harganya meningkat dan menjadikan kurang mampu untuk pengguna untuk membeli barangan import. Perkara ini menggalakkan pengguna untuk membelanjakan wang terhadap produk keluaran tempatan serta menyokong perniagaan tempatan yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan industri domestik. Misalnya, pada tahun 2018, pentadbiran Trump mengenakan cukai import sebanyak 25% ke atas keluli dan 10% terhadap aluminium daripada pelbagai negara dengan sasaran untuk menjadikan keluli dan aluminium yang diimport lebih mahal. Hal ini menjadikan industri domestik lebih berdaya saing dan memberikan rangsangan kepada industri aluminium dan keluli dalam industri domestik. Raja ini adalah hasil daripada tinjauan pendapat yang dijalankan oleh Yahoo Finance. Terdapat 38% dalam kalangan pemilih perniagaan menyokong tarif yang dikuatkuasakan oleh Presiden Donald Trump. Mereka berpendapat bahawa produk asing yang lebih murah yang bersaing dengan mereka semakin mahal serta meningkatkan jualan perniagaan. Tinjauan ini membuktikan bahawa tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump memanfaatkan industri domestik yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara. Bagi menangani masalah kebocoran gas karbon, tindakan Amerika Syarikat dalam memperkenalkan cukai import bagi karbon adalah sangat wajar kerana dasar karbon adalah berkait rapat dengan perdagangan antarabangsa. Pengenalan cukai ini juga bertepatan dengan matlamat jangka panjang bagi Amerika Syarikat yang memastikan bahawa menjelang tahun 2030, kadar pelepasan gas rumah hijau dapat dikurangkan sebanyak 50% hingga 52%. Pelaksanaan ini juga dapat menjadikan harga bagi karbon akan melonjak tinggi disebabkan permintaan yang kurang dari negara yang mengamalkan undang-undang yang ketat mengenai pelepasan gas rumah hijau. Situasi ini juga akan menjurus kepada kegagalan pasaran akibat permintaan yang rendah terhadap bahan jenis karbon. Penguatkuasaan cukai import karbon amat penting untuk dilaksanakan di Amerika Syarikat, memandangkan negara itu berada pada kedudukan kedua yang banyak melepaskan gas rumah hijau. Namun begitu, dasar bagi cukai import karbon ini adalah mensasarkan kepada produk yang berasaskan intensif karbon iaitu dari negara China dan Jerman. Cukai karbon membolehkan kerajaan menerima hasil sebanyak ratusan bilion dolar dalam setahun. Hal ini menjadikan hasil cukai import karbon akan digunakan untuk manfaat kepada seluruh rakyat. Menerusi cukai import karbon, pelaburan cukai import tersebut digunakan untuk rakyat dan hasilnya dapat dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Antara jenis pelaburan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dari segi pendidikan, tenaga bersih dan pengangkutan, air bersih dari Washington, komuniti yang terjejas dan peluang pekerjaan, dan kesemua jumlahnya bernilai 1.87 bilion dolar. Kesimpulannya dapat dilihat dengan lebih jelas bahawa cukai import atau lebih dikenali sebagai duty import di Amerika Syarikat telah memberi kesan yang positif kepada kerajaan pusat, ekonomi negara dan juga masyarakat, terutamanya golongan masyarakat yang menggunakan perkhidmatan transaksi barangan ke luar negara serta masyarakat yang membeli barangan yang melibatkan transaksi ke luar negara juga.
Antaranya adalah duty import ini mampu menstabilkan ekonomi negara serta juga secara tak langsung dapat menambahkan pendapatan negara agar berada setanding dengan negara-negara yang maju dalam bidang pengimport.